Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini ada saya nak kongsikan kepada anda semua 8 faktor gelombang hijau makin tidak berkesan. Sebelum ini gelombang hijau dikatakan adalah gelombang yang paling besar yang sedang berlaku di Malaysia. Tetapi rupa-rupanya sekarang ada satu pendedahan terbaru bahawa gelombang hijau ini tidak lagi berkesan. Ini berita buruk untuk hadiah wang dan pastinya berita buruk untuk Perikatan Nasional menjelang PRN yang akan datang ini. 8 faktor gelombang hijau makin tidak berkesan. Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang 2 iaitu Dr. P. Ramasamy berkata, istilah gelombang hijau yang dikaitkan dengan pengaruh Perikatan Nasional pada pasca PRU15 semakin berkurangan menjelang 6 pilihan raya negeri di jangka Ogos ini. Memberikan 8 faktor kemerosotan itu, Ramasamy berkata, gelombang hijau yang sinonim dengan PAS dan bersatu itu mungkin hanya pengaruh sementara yang tersejat dalam keadaan politik dan sosial semasa, khususnya di negeri pantai timur dan utara, mungkin sudah berkurangan. Katanya antara sebab kemerosotan itu adalah keadaan politik, sosial dan budaya yang beroperasi untuk mendorong parti PN terutamanya di kawasan majoriti Melayu mungkin berkurangan. Katanya nombor 2, pengaruh itu berkurangan kerana tuduhan rasuah terhadap pemimpin UMNO, AMNYA dan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi khususnya bagi tujuan promosi gabungan PN mungkin terjejas. Akibat dakwaan rasuah, salah guna kuasa, terdapat 3 pemimpin bersatu, termasuk presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Oleh itu, tindakan untuk mempamerkan diri sebagai lebih suci mungkin tidak wujud, seperti dalam kes pilihan raya parlimen tahun lalu. Katanya, timbalan pengerusi DAP Pulau Pinang itu berkata, faktor ketiga adalah sikap berdiam diri pemimpin PAS terhadap tuduhan rasuah dalam pemimpin bersatu yang memburukkan lagi keadaan. Keempat, katanya kedudukan PH yang berkuasa di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan serta Persekutuan akan mempengaruhi undi orang Melayu dan memberi saingan yang kuat kepada PN di kawasan majoriti Melayu. Kelebihan penyandang jawatan dalam memberikan perkhidmatan kerajaan yang baik kepada rakyat menyebabkan keberkesanan gelombang hijau berkurangan, katanya. Kelima, katanya kemerosotan itu kesan pengaruh kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh 4,5 bulan yang mana dalam waktu yang singkat menunjukkan kepimpinan berkesan dan mantap. Tambahnya lagi, dengan memberi ruang kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, beliau tegas dalam usaha membentras rasuah ke atas individu yang tidak penting dalam fahaman politik atau kelas mereka, katanya. Ramasamy berkata, faktor ke-6 gelombang hijau mencari rezeki di politik di peringkat ideologi sedangkan mereka tidak mempunyai sau yang kuat dalam realiti material. Inilah sebabnya jika keadaan hidup rakyat tidak bertambah baik, gelombang hijau tidak dapat dikekalkan, katanya. Akhirnya golongan miskin dan terabai memerlukan rezeki material dalam bentuk pekerjaan, upah, perkhidmatan dan kemudahan. Hanya kerajaan yang bertanggungjawab boleh menangani isu-isu ini, sudah tentu bukan pelampau agama dan kaum, katanya lagi. Faktor ketujuh, katanya pula, mengenai kestabilan politik dan ekonomi yang menjadi elemen penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Katanya, kerajaan perpaduan mungkin berhadapan dengan pelbagai jenis tekanan dan ketidaktentuan. Tetapi dari segi ekonomi, nampaknya mereka berkembang dengan baik. Keupayaan Anwar untuk menarik pelaburan sebanyak 170 bilion daripada China pasti menjadi mata pencarian bagi kerajaan baharu. Pelaburan sedemikian berdasarkan kestabilan politik
dapat membuka jalan untuk pelaburan selanjutnya pada masa hadapan. Pelaburan asing mahu mula lebih yakin dengan kerajaan sekarang berbanding sebelum ini. Faktor ke-8, kata Ramasamy, melihat supaya ada kesedaran dalam kalangan rakyat yang semakin meningkat kesan dasar yang kukuh berhubung batasan kaum dalam dan agama di negara ini. Katanya gabungan PN selain menggunakan retorik perkauman dan agama yang melampau, mereka hanya mempunyai sedikit atau tiada apa yang boleh ditawarkan dengan cara meningkatkan keadaan ekonomi, sosial dan kehidupan rakyat Malaysia. Bukannya gelombang hijau itu hilang dan mati, ia masih wujud. PN akan melampau dalam menggunakan bangsa dan kaum, tetapi terdapat had yang pasti untuk mengejar ideologi ini, katanya dalam kenyataan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari bharian.com.my. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, kerajaan perpaduan menunjukkan, membuktikan bahawa ini benar-benar kerajaan yang akan memerangi rasuah. Nah, inilah yang kita mau. Saya fikir sokongan rakyat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk perkara ini akan menjadi semakin kuat. Penjawat awam, sekali lagi ada penjawat awam yang menghadapi 6 tuduhan rasuah. Ini barulah tak ada kompromi. Seorang penjawat awam dihadapkan ke Mahkamah Seksyen hari ini di atas 6 pertuduhan menggunakan jawatannya sebagai seorang pembantu takbir. Wah, pembantu takbir pun terlibat juga kah? Hanya untuk pembantu takbir, iaitu pengkaranian dan operasi grade N19 untuk mendapatkan suapan berjumlah RM13,480.20 3 tahun yang lalu. Nurul Syahira Omar, 31 tahun ini, mengaku tidak bersalah selepas kena 6 pertuduhan itu dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Berdasarkan semua pertuduhan, wanita yang bertugas di Jabatan Pengairan dan Saliran JPS daerah Mersing itu didakwa telah pun menggunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan bagi mengemukakan sebut harga Amir Barakah Enterprise berjumlah 13,480.20 sen melalui dokumen borang kajian pasaran yang mana tertuduh mempunyai kepentingan dalam syarikat itu. Sebut harga terbabit adalah untuk melaksanakan pembekalan bagi alat ganti kenderaan, jabatan, kelengkapan penyiaran dan perhubungan, kelengkapan elektrik dan elektronik serta pelaksanaan kerja penyelenggaraan kenderaan penumpang. Tertuduh telah didakwa melakukan perbuatan itu di pejabat JPS Mersing dekat Mersing antara Ogos 2020 hingga November 2020. Bagi perbuatan itu, tertuduh didakwa telah mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama. Sabit kesalahan, beliau boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda sehingga 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mana yang lebih tinggi. Pegawai pendakwa SPRM iaitu Nik Lokman Hakim Nik Muhammad Nur memaklumkan kesalahan di bawah Seksyen 23-1 akta berkenaan tidak boleh dijamin, namun mencadangkan jumlah jaminan RM30,000 sekiranya mahkamah ingin menggunakan budi bicara untuk membenarkan tertuduh diikat jamin. Peguam Muhammad Faizuddin Abdul Rafiq yang mewakili tertuduh membantah dan memohon mahkamah membenarkan anak guamnya diikat jamin dengan jumlah lebih rendah. Katanya tertuduh mempunyai seorang anak lelaki berusia 5 tahun dan turut menanggung ibu bapanya. Sebaik pertuduhan itu dihadapkan kepadanya, tertuduh digantung kerja. Tertuduh juga sedang menyambung pengajian ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana yang memerlukan pembelanjaan yuran lebih RM15,000 katanya. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin
RM7,000 dengan seorang penjamin warga tempatan beserta dengan syarat tambahan pasport antarabangsanya diserahkan ke mahkamah dan perlu melapor diri sebulan sekali di Pejabat SPRM Johor Bahru. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 16 Mei depan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye.